Baru ni ada satu orang datang jumpa. Dia bincang panjanglah cerita dia. Dia ni satu orang berjawatan juga. Masa dia datang jumpa tu, dia cerita, kata dia ni antara orang yang nak buat projek, nak bina rumah orang tua-tua dan sebagainya. Saya kata memang betul pada hari ni satu keperluan pada hari ni nak buat lagu mana. Nasihat-nasihat macam mana pun hari ni satu keperluan juga. Ada juga orang yang meninggalkan ibu bapa dia, tak mau nak jaga, jadi terpaksa. Kalau kita bina dengan konsep Islam ni, kita dapat menyelamatkan usia tua dia dalam keadaan mentaati perintah Allah, konsep pondok dan sebagainya. Pondok moden lah pada hari ni. Baik. Dalam bincang-bincang tu dia kata, Ustaz, saya pun ada sikit masalah. Sebenarnya saya berjumpa ni, masalah tu lah. Masalah apa? Masalah dengan mak saya. Saya tanya apa masalah? Mak saya ni, saya jaga dia belah tahun dah, tapi tak pernah rasa cukup apa yang saya beri kat dia. Hang dulu kecil-kecil, masa mak hang bagi cukup ke? Itu kita muda, Ustaz. Yang ni dia tua. Dah, Ustaz, saya beli mai ikan bilih. Ikan bilih mata biru. Saya pun tak faham apa benda ikan bilih mata biru tu. Tapi ada kala kita kena buat-buat faham ke? Saya pun angguk kepala. Dia kata, Ustaz, ikan bilih tu dengan rapuh dia, dengar pila cerita menu masakan tu, dengan rapuh dia sebagainya. Saya beli mai bagi, dia kata tak sedap. Kakak saya bila tahun sekali ke beli mai, dia kata amboi sedap, dia puji melangit, Ustaz. Hati saya terluka. Okey, tak apalah. Saya beli nasi lemak kat bank tu. Bank mana tak tahulah, dia beli mai. Dia kata beli mai nasi lemak, dia komplain tak sedap, dia tak mau makan. Kakak saya bila tahun sekali, saya yang jaga dia, bawa balik mai nasi lemak, dia kata sedap lah, ya Allah. Nasi lemak yang sama lah, saya kata mak, saya beli. Jadi saya terluka sangat. Bila terluka, makan hari, maka saya dah buat keputusan, hampir-hampir saya dah buat keputusan, kata nak menghantar mak saya kepada di rumah orang tua-tua. Kerana sepupu saya pun dah buat macam tu kat ayah dia, kan tak tahan, Ustaz, tak tahan. Saya kata, Tuan, kan, kita masa kecil dulu buat karenah, dan kita tahan tak kita? Sabar tak? Kita ingat tak balik? Apa yang kita buat hari ni adalah masa depan yang kita bina. Kita hantar mereka ke rumah orang tua-tua, esok anak kita akan belajar yang ni. Dia nanti hantar rumah orang tua-tua campak dengan orang muda sekali ni. Kita hantar rumah orang tua-tua, dia nanti hantar pergi mana, kita tak tahu. Sebab kita sedang mengajar mereka bagaimana nak mendidik ibu dan ayah kita. Bagaimana nak jaga ibu dan ayah. Macam mana nak treat ibu ayah ni macam mana. Sedangkan Allah kata dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan kata pun kat mereka. Allah. Dia kata kadang-kadang saya balik tu tak larat nak dengar dia punya. Dia nak kita dengar ya. Sebenarnya kadang-kadang dia bukan nak solusi apa pun, penyelesaian dia nak kita dengar ya. Radio nak buka radio sikit, kita dengar habislah Ustaz, kan. Tapi sebenarnya dia beri kelegaan kepada dia. Tapi kadang anak pada hari ni zaman moden terlampau sibuk. Ni cerita yang jumpa, yang tak telefon apa cerita lagi. Yang tak ada nak tanya. Ya Allah, sibuknya. Orang tua tu dah meninggal dunia, dia buat batu nisan RM2,000. Lepas tu dia kata pula, saya tak buat lebih kurang, Ustaz. Batu nisan ni kami tempah RM2,000. Kalau kita boleh kata kat dia, kita kata batu nisan RM2,000 ni mau katok tang kepala hang. Buat pada marmar tu mau bagi. Pasal apa? Masa dia hidup, hang tak boleh bagi masa kat dia, tak boleh telefon, tanya khabar pada dia. Batu nisan ni nak buat apa? Dia nak main goli dalam tu ke? Tak ada manfaat pun. Sekadar nak bagi tahu di sini ada kubur. Jangan sesat, hang mai setahun sekali, kan? Sekali hang pergi doa, baca Yasin kat kubur bapa orang lain. Yang tu yang nak bagi tahu pun, kan? Tapi sampailah juga, jangan susah hati, kan, kalau kita niat. Yang tu ya, tapi yang tu dia ambil berat. Setahun sekali dia pergi buat festival. Adik-beradik mai ramai-ramai, mai tak mana? Mai tang kubur, bunga malai buat mai. Orang tua tu nak buat apa? Bunga malai dia duduk dalam kubur. Bacalah Yasin ke Fatihah, apakah sampai kat dia dengan niat ikhlas. Yasin pula kontrak, cari, pakcik tu mana? Panggil pakcik tu. Suruh dia baca Yasin. Dak, hang kalau baca Yasin, saya tak apai. Tak apai, bacalah, tengok pun tak boleh. Pasal apa?
Iqra' tak habis. Bacalah Fatihah. Kawan tu baca pukul lah, betul dia baca dengan tajwid suara bagus. Dia pun tengok agak hang bagi envelope kalau nipis kalau. Dia apa Yasin tiba laju, Yasin wal Quran ada sop dia pagi setengah 2 minit senapas. Kalau tebal kalau Yasin panjang mat dia mah kan. Tak tahu tebal-tebal duit RM1. Lagi penat kawan tu. Kan? Jadi tuan-tuan, bukan salah, jangan silap faham. Sekali lagi aku kata, kan? Tak apa, yang terbaik kita lah baca mak bapak kita. Tapi kita tak tahu dah ihsan nak buat kepada mak bapak. Menyakiti ibu bapa pada hari ini telah sampai kepada had yang sangat maksimum. Dengar cakap ibu bapa pada hari ini telah jadi satu perkara yang pelik. Hang apa? Dengar cakap mak bapak. Anak mak. Habis tu, hang nak apa? Nak kera. Kalau tak nak anak mak, anak bapak. Hari ni budak-budak rasa kalau ikut cakap mak bapak, dia rasa macam dia ni katak bukan tempurung dah. Cawan pun tak tahulah bawah apa. Katak bawah tanah kot. Dia rasa Allah hina. Pasal apa? Dengar cakap mak bapak. Allah, apa ni orang? Derhaka. Baru style. Tak dengar cakap mak bapak. Macam tu lah budak lelaki. Tu lelaki. Kan? Perempuan pun sobar satu company. Kan? Mak dia kata jangan keluar malam. Masa tu lah baru dia nak keluar. Pasal apa? Kita tak boleh hidup dalam keadaan terkungkung, mak. Saya distress, tertekan. Semayang tak mau, subuh tak mau, tekan memang mampu kecil-kecil tau. Kan? Tertekan, silap faham. Tuan-tuan, bagaimana kita mendidik, begitulah mereka membesar, perempuan yang dirahmati oleh Allah. Kadang kita salahkan mereka. Tapi kita ajak mereka daripada kecil, pentingkan material. Duit. Hari-hari, hang nak makan apa? Hang nak makan apa? Dari kecil sampai besar, dia dengar nak makan apa. Dia jadi kaki makan, jalan-jalan cari makan. Pasal kita peringat dia daripada kecil, duit. Esok dia pun kalau dia boleh kita pun kalau dia boleh jual, dia jual. Tuan-tuan, dah ada benda tu. Beli insurans, dia tolak bapak dia kat jalan kat stesen kereta api. Pasal nak dapat insurans. Cuma di Malaysia ni tak tahulah. Di luar negara macam cerita dah jadi lagu tu. Siapa yang jadikan mereka begitu? Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah illa anna abawaihima yuwahhidanihi wa yunassiranihi. Kita. Dari kecil kalau kita didik hang jadi anak soleh, hang jadi anak solehah. Lepas tu baru hang belajar rajin-rajin, hang jadi dia membesar dengan fikir nak jadi anak soleh, keutamaan dalam hidup dia. Tapi kita ambil berat tuition. Tak boleh baca Quran, tak apa, pelan-pelan. Kita ambil berat sungguh dia pergi sekolah dan sebagainya. Tak salat subuh, tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan umur dah 60 tak masuk lagi masjid. Pelan-pelan. Pelan tara mana ni? Ni silap plan. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kerana itu kita kena faham. Allah tegur dalam ayat yang sama, jangan la tanharhuma. Wala tanhar, jangan kamu menengking mereka. Wa qul lahuma, Allah kata, sebut, cakap kepada mereka qaulan, perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut kepada mereka. Allahu Rabbi. Indahnya ayat ni. Indahnya kalau kita dapat ikut. Tapi cabaran pada hari ini. Cabaran kepada anak-anak. Hadis yang ada di depan tu bukan calang-calang hadis. Hadis yang ada di depan yang kita bicarakan tu, kalau kita masih ingat balik, kita boleh ulang balik hadis tu cerita apa? Dia sanggup anak dia menangis di depan kaki dia. Isteri dia tak makan, dia tak makan, anak dia tak makan, orang gaji yang ada bersama dia tak makan kerana tunggu mak dan bapak dia bangun lena, kata bagi makan kat mereka lagi, dia tak sampai hati. Ajaib. Yang ni kita kata kategori dah pupus lah. Boleh dikatakan dah pupus. Tapi tak dinafikan, nak kata pupus pun tak boleh. Ada juga orang lagu tu. Tapi kadang setengah orang dia silap faham pula. Dia melakukan kebaikan, dia rasa dia berkorban, tapi sebenarnya dia terkorban. Lebih pada had. Macam mana? Ada orang yang dia rasa dia tak berkahwin. Pasal apa hang tak kahwin? Tak, saya nak jaga mak. Tara mana hang boleh jaga mak? Tak, saya tak mau kahwin.
Pasal apa? Takut saya pilih bini saya yang tak boleh jaga mak saya. Pasal tu saya tak kahwin. Tak, Nabi suruh kahwin. Hang lagi hebat ke? Nabi kahwin tak? Kahwin lagi, lebih lagi kahwin. Baginda Nabi SAW larang ada orang yang kerana nak jaga takwa dia tak mau berkahwin. Uthman bin Maz'un, hadis tu masyhur. Uthman bin Maz'un datang dengan dua orang sahabat. Ada seorang sahabat kata, aku tak berkahwin dah selepas ni kerana nak mempamerkan kewarakan dia. Nabi kata, laisa min ummati man raghiba an sunnati laisa min ummati. Memang kita tak nafi kerisauan tu bagus, kerisauan tu cantik, tetapi carilah orang yang sesuai untuk jaga mak bapak dia. Ada benda yang mak dia tak boleh cakap dengan dia. Perempuan dengan perempuan yang faham. Kan? Cari isteri yang salihah. Oh, susah. Samalah, laki pun susah, perempuan pun susah. Perempuan pun mengadu, susahlah nak cari laki yang soleh. Nama saleh dah, nak cari laki yang soleh. Siapalah. Perlu pada usaha untuk mendapatkan. Cari yang soleh, dapat yang soleh. Cari yang salihah, dapat yang salihah. Cari yang sesuai, yang dapat berkhidmat kepada ibu bapa. Tak, dia tak sama ustaz, tak macam anak sendiri. Memanglah kalau kita jadi menantu pun kita tak boleh sama macam mana mak kita sendiri. Mak mentua boleh tiap, kadang-kadang kita terasa juga sikit. Sedangkan mak kita punya radio FM tu kita dengar daripada kecil sampai besar, tak rasa apa, dah mangli lah. Kan? Biasa. Benda tu memang naluri. Kita yang kena melatih diri kita. Kerana tu kadang-kadang ini antara silap faham yang berlaku. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ringkas kita kata menunaikan hak ibu bapa. Apa yang kita boleh katakan pada perkara tersebut? Satu, qaulan dengan perkataan kita. Kedua, fi'lan dengan perbuatan kita. Ketiga, bilmal. Ketiga, dengan harta kita. Kita belanjakan harta kita untuk membantu mereka. Keempat, dengan tubuh khidmat kita kepada mereka. Khidmat kepada ibu bapa. Kadang mak bapa ni dia tak harap apa pun. Dia harap kita mai jengok-jengok dia. Dia harap kita mendengar perkataan dia. Sedikit sebanyak, kadang setengah anak-anak tu subhanallah berkira dengan mak bapak. RM2.50 cak kuih tiaw dia beli pun minta balik. Tapi cak kuih tiaw RM2.50 lah ni kurang ada lah. Kan? Baik, kadang berkira tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, pertama yang kita ambil manfaat tadi daripada hadis yang depan tadi, daripada hadis tersebut adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kelebihan melakukan khidmat kepada kedua ibu bapa, dan ithar, sifat mengutamakan kedua ibu bapa daripada anak sendiri dan juga isteri berserta dengan orang bawah dia. Hadis ni Nabi sebut dalam bentuk memuji perkara tersebut. Baik,